t-test, non-parametric test, and many tests with regard to the use of numeric. However, sometimes your data are no longer have the ability to do so. This is why another hypothesis are going to be used, namely as kita panggil sebagai chi-square. So what is the chi-square in a nutshell? Chi-square is actually a non-parametric. Ini semua kena ingat lah, non-parametric. Chi-square ni memang tujuan dia adalah non-para. What is the purpose of using the chi-square? We have two purpose. Ada dua sebab kenapa anda gunakan chi-square. First, to measure the differences. Anda boleh gunakan chi-square to measure the differences. The second one, the chi-square also can be used to measure the association. Association also known as macam relationship lah. Relationship. Cuma berdasarkan ulama-ulama, kadang-kadang dia orang gunakan perkataan correlation. Saya tak setuju. Correlation ni saya tak setuju. Sebab correlation ni lebih sesuai untuk data yang numerical. So usually when we talk about chi-square, we are going to use the categorical data. So in a nutshell, chi-square is for the categorical data. It's either your IV and your DV must be in a categorical format. Setakat ni jelas? Kalau anda ada data yang dalam bentuk numerical, maka anda perlu mengkategorikan. Faham? Maknanya kalau anda ada age just now, so the age are in numeric kan? So we need to use the apa? Apa nama kaedah dia? Recode. Kita kena recode tukar kepada kategori. Barulah kita boleh gunakan bersama dengan chi-square. Contoh, anda nak tengok perkaitan antara age dengan score sebab data ni numerik. Boleh ke tak? Boleh. Pakai correlation lah. Betul tak? Tapi kalau anda nak tengok perkaitan antara gender, contohnya. Gender nak dikaitkan dengan anda punya status of knowledge. Macam mana? Tak boleh buat lah. Sebab knowledge ini adalah dalam bentuk numerical. Apa dia? Numerical. That's why, jika tuan-tuan dan puan perasan, kita ada satu variable yang kita namakan sebagai score.cat. Nampak tak? Score.cat ni apa? Siapa tahu score.cat ni apa? Dia adalah kategori. Betul tak? Dia adalah kategori yang tuan-tuan dan puan bangunkan, yang tuan-tuan dan puan bina daripada function recode to make sure that we classify number 1 and number 2. Which is we classify it as low and high using the recode function under SPSS. Jelas? Therefore, we can measure the association and also we can measure the differences. So, saya akan cerita satu persatu jenis-jenis chi-square yang terlibat. Baik, dah ready? Chi-square ada dua fungsi. Ini dinamakan sebagai fungsi kan. Kita pergi kepada fungsi yang pertama. This is the primary function. This is the secondary function. Function di sini bermaksud dia punya kegunaan lah. Kegunaan yang pertama adalah untuk mencari beza. Beza ataupun beza. Kita nak cari beza antara. Beza ni adalah digunakan untuk mencari di antara kumpulan. Dengan nama lain, kita ada dua jenis kaedah menggunakan chi-square, naming as follows. Nama yang pertama dan kedua saya akan tuliskan sekarang. Saya tuliskan sekarang. Yang pertama dinamakan chi-square, testing goodness of fit. Apa dia? Goodness of fit. Ini kaedah yang pertama ni. Nombor satu ni, nama dia untuk cari beza kan. Nama saintifik dia adalah chi-square testing for the goodness of fit. Nama bahasa Melayu dia dipanggil mencari beza kadar. Okey, jelas? Jelas nak tengok beza kadar. Contoh paling senang macam ni lah. Berapakah perbezaan kadar lelaki dan perempuan dalam kelas ni? Kadarnya adalah seperti berikut. Kita kena analyse lah kan. Apa nal dia? Kadar adalah sama. So alternatif dia apa dia? Ya Allah. Pandainya. Betul lah. Itu je. Itulah yang pertama. Namanya chi-square testing for the goodness of fit. Dia ada dua. Pertama adalah A. Kadar sama. Yang kedua B. Kadar tidak sama. Ini jenis lah jenis. Tidak sama. Okay. Kadar sama dan tak sama ni saya akan bagi contoh sekejap lagi ya. Tapi yang pastinya chi-square testing for the goodness of fit, dia adalah digunakan untuk melihat beza kadar. Kadar yang macam mana? Kita nak tengok kadar yang sama dan kadar tak sama. Maksud kadar sama ni apa? Kalau lelaki, kalau katalah ada dua grup, lelaki dengan perempuan.
So, apa yang dikatakan sama? 50-50. Betul tak? Maksudnya kalau nak sama, dia mesti 50 lelaki, 50 perempuan. Adakah berlaku 50 lelaki, 50 perempuan? Tak berlaku. Itu dipanggil kadar tidak sama. So, kadar tak sama contohnya berapa? 70-30. Macam itulah. Itulah dia punya cara dia. Cara dia beza dekat mana? Dekat 6. Nanti saya tunjukkan. Itu yang pertama, chi-square testing for the goodness of fit. Dan yang kedua adalah chi-square testing of independence. Okay, saya ulang balik. Chi-square ada dua jenis. Pertama, testing for goodness of fit. Tujuan dia untuk tengok apa? Beza kadar. Dan kadar ni pula ada dua jenis. Satu, kadar yang sama. Satu lagi, kadar yang tidak sama. Ini adalah fungsi yang pertama. Jelas? Okey? Apa maksud kadar sama? 50-50. Kalau saya ada 4 kumpulan bangsa, apakah yang dikatakan sama? 25, 25, 25, 25. Faham kan? Macam mana pula kalau saya ada 10? 10 macam itulah. Kata kunci dia, semuanya dikira 100, bahagikan ikut kumpulan yang ada. Itu dipanggil sebagai kadar yang sama. Kadar yang tak sama ni maknanya apa? Katakan kita ada 3 kumpulan. So, satu kumpulan 70, satu kumpulan 20, satu kumpulan 10. Ini panggil kadar tak sama. So, we are going to test against the not similar distribution. Dia ada fungsi-fungsi dia lah. Sekejap lagi saya cerita. Habis untuk part A dan B. Saya buat A dengan B lah. Kalau saya buat 1 dan 2, nanti anda confuse kan? Ke anda nak 1 dan 2? 1 dan 2 je lah senang. Okey, kemudian yang kedua. Minta pandangan orang. La ilaha illallah. Saya sedang cakap seorang-seorang. Tak apa. Minta maaf. Okey, tapi boleh nampak kan? Nampak. Saya macam cakap seorang-seorang. Lepas tu anda pun krik. Alright. It's good. Okey, yang kedua adalah testing for the goodness of. Itu yang pertama, testing for the goodness of fit. Yang kedua adalah test of independence. Test of independence. Test of independence ni, nama bahasa Melayunya dipanggil menguji darjah kebebasan. Apa dia? Menguji darjah kebebasan. Menguji darjah kebebasan ni, bahasa paling mudah dia adalah nak tengok relationship. Ataupun dalam bahasa yang saya suka pakai adalah kebersandaran. Adakah IV independent ataupun dependent to DV? So yang nombor 2 ni agak senang lah nak faham. Sebab apa? Anda akan ada null dan alternatif seperti berikut. Senang ke? Null dia apa? IV independent to DV. So what is your alternative? IV dependent to DV. Beza dia dekat mana? Tidak bersandar dengan bersandar. Faham? Contoh, kita ada male ataupun female. Adakah jenis jantina bersandar dengan kategori pengetahuan statistik? So, kita ada 2 jenis pengetahuan kan? Pengetahuan tinggi dan pengetahuan rendah. Kita nak tengok kategori ni, low dengan high, is there any relationship or not with the male and female? Itu yang dipanggil sebagai chi-square yang nombor 2. Ianya dinamakan sebagai apa? Test of independence. Okey? Boleh ulang balik? Ada berapa jenis chi-square? Chi-square yang pertama dinamakan apa? Chi-square testing for the goodness of fit. Apa dia? Dia tak ikut saya punya makhraj huruf. Betul lah tu. Testing for the goodness of fit. Dan yang kedua adalah apa dia? Testing of independence. Okay, testing for the goodness of fit ni ada 2 jenis. Iaitu kita nak tengok kadar yang sama dan kadar yang tidak sama. Jadi kita akan explore sama-sama dengan saya. Bersedia? Nampaknya dah 20 muka surat pada Jamboard. Apa maknanya tu? Maknanya balik. Okey, kita cuba buatlah ya. Kita cuba buatlah yang terakhir. Bukanlah terakhir. Yang selebihnya saya akan tulis dekat dalam saya punya komputer. Baik, kita cuba buat yang pertama dulu. Dinamakan chi-square testing of independence. Goodness of fit. Goodness of fit.
Goodness of fit. Goodness of fit ni menguji darjah, apa nama ni? Testing for the goodness of fit dalam bahasa Melayu adalah kebagusan lah. Ujian kai kebagusan. Dalam bahasa Melayu dia macam tu lah, kebagusan. So, kebagusan ni dengan kata lain, dia punya darjah beza kadar lah. Beza kadar. So, kita akan tengoklah sekejap lagi. Baik, mari kita cuba buat. Anda boleh refer kepada saya punya contoh yang saya letakkan di dalam study. Dalam study ni saya dah bagi kan. Yang pertama adalah testing of independence. Testing for the goodness of fit. Goodness of fit. Dan yang kedua adalah testing of independence. Okey, tuan-tuan dan puan kena jelas yang ni. Yang ini jelas ke tak jelas? Jelas insya-Allah taala alaiya. Okey, cuma tuan-tuan dan puan kena tahu bahawa testing for the goodness of fit dia ada dua. Satu adalah similar proportion. Satu lagi adalah not similar proportion. Okay, similar proportion ni senang cerita, saya tunjuk je lah 50-50. So you faham lah, kalau 50-50 ataupun 25, 25, 25, 25. Ini maksudnya ada berapa grup? Ya Allah pandainya, betul lah tu? Dan seterusnya. Yang proportion not similar ni contohnya macam 70-30. Sama tak? Tak sama kan? Sebab satu grup 70%, satu grup is 30%. Baik, kita akan cuba buat kedua-duanya. Bersedia? Bersedia ke tak? Okay, kita buat nombor 1A dulu. 1A adalah apa? Testing for the goodness of fit. Goodness of fit untuk tengok beza kadar, yang mana beza kadar dia adalah similar proportion. So what is our example? Our example will be as follows. Try to investigate whether the male and female are equal distributed. Distributed. Okay, cuba anda tengok male dan female yang ada dalam saya punya kajian ni, dia sama distribution ataupun tidak. Okay, macam mana nak buat? Okay, macam mana nak buat? Tak tahu kan? So memang anda tunggu saya cerita lah ni kan? Ya, okay, pergi pada analyze. Salah. Kenapa salah? Kena buat 5 step hypothesis. Ya Allah, menyampah betul lah 5 step hypothesis. Saya lah menyampah, awak memang kena tulis lah kan? Sebab apa awak kena tulis? Run and report. Okay, kemudian anda akan, okay, saya terlupa nak tunjuk simbol dia. Simbol. Ni simbol pun kena tunjuk. Kalau tak simbol ni nanti anda tak tahu. Okay, so tuan-tuan dan puan kena tahu bahawa simbolnya adalah seperti berikut. Ini simbol dia. Simbol dia adalah X kuasa 2 ni kat atas ni. Cepatlah masuk. Cepatlah. Lain tak ada. Tak apalah. Tak apa, kalau anda tak jumpa anda boleh cari. Sebab kalau saya search pun confirmnya dia akan hang juga. Chi-square symbols. Okay, you can just write on the chi-square symbol like that. Okay, macam ni. Ni chi-square symbols Faham? Okay, run and report, and then kemudian kita akan ada decision, and then last is conclusion. Baik. So kita akan pergi kepada yang seterusnya, conclusion. Okay. So step yang pertama, null dan alternatif. Apa kita punya null? Ingat saya nak buat pasal apa? Male dengan female kan? Okay, saya nak tulis apa? There is equal proportion between male and females. Ini adalah contoh yang pertama. Alternatif dia apa dia? There is not equal proportion between males and females. Okay, sekarang ni ada soalan? Tak ada Okay, kalau tak ada, kita teruskan. Alpha kita berapa? 0.05. Run and report. What we need to report? Chi-square value. Chi-square value. Okay, kemudian kita akan report kita punya apa? P-value. Okay, sebelum saya pergi dengan lebih jauh dan jauh, saya perlu tambah sikit kat bawah ni, note. Anda kena ingat dalam chi-square ni, dia juga akan mengeluarkan syarat. Dia ada syarat syarat-syarat chi-square. Okay, syarat-syarat dia akan saya bentangkan sebentar lagi. Syarat yang pertama, expected count less than 5, not more than 20%. Tak fahamlah apa benda ni, tak apa. Nanti kejap lagi baru kita fahamkan. Okay, mari kita buat analisis dia bersama-sama. Tuan-tuan dan puan dipersilakan pergi kepada data masing-masing. Go to analyze. Dah? Non-parametric. Dah? Legacy dialog dan chi-square. Saya make a repetition. Analyze.
Non-parametric legacy dialog chi-square. Dah tekan chi-square dah? So we are going to test what variable? Gender. Insert your variable inside the test variable list. Anda nampak tak perkataan dia kata apa? All categories equal. Faham? Bila kata all categories equal, saya nak tanya, gender kita ni ada berapa kategori? So, kalau kata kategori equal, maknanya kalau 100 orang, 50 mestilah lelaki, 50 lagi mestilah perempuan. Itu maksudnya all category equal. That is our null. Faham tak? Null kita adalah lelaki dan perempuan, SMA, SSJ. Sama sahaja kadarnya. Jelas? Tengok yang bawah ni, dia ada tulis apa? Values. Yang ini adalah yang kedua nanti. Sekejap lagi saya tunjukkan. Baik, dah sudah tekan butang apa? Paste. Dah tekan paste dah? Maka telah dihasilkan syntax. Ya? Saya dengar ada yang student salah cakap. Dia tak kata syntax. Dia kata apa? Syaitan. Chi-square. So, kita pergi kepada chi-square yang pertama. So, kita highlightkan our analysis and then click run. And this is what we are going to get. So, the male is 14. The female is 80. So, we expect 47 and 47. Why you expect 47 and 47? Because that is the rule of thumb for 94 candidates. Betul tak? 94 orang bahagi dengan 2, sepatutnya lelaki 47, perempuan juga 47. Jadi kesimpulannya, is there any difference or not with the proportion? Yeah. So, oleh demikian, tuan-tuan dan puan akan ambil nilai chi dia 46.34 dan P value dia adalah yang berkenaan 46.34. Dan P value kita is P less than 0.001. So, what is your decision, ladies and gentlemen? Reject ataupun fail to reject? P less than alpha. Alpha, you are going to reject ataupun P more than alpha. Saya tulis satu-satu baik. Terbaik lah kan? Fail to reject. Awak tulis, awak tengok satu-satu kan? Never mind. So, what is our decision then? Reject. We need to reject our apa? Null. We need to reject our null. So, the null now is gone. So, when it is gone, it is gone. Oh, malah. Okay, sekarang aku nak karok je ni. Okay. So, bila kita dah reject, apa yang kita akan punya conclusion? Reject null. Therefore, you are going to make a conclusion. What is your conclusion then? Conclusion. So, your conclusion will be, there is not equal proportions of female and male in our data at the level of significant bla bla bla. Okay, faham Faham ke tak faham? Faham. Oleh kerana anda faham, kita try buat latihan ini. Saya bagi masa tuan-tuan dan puan-puan sekarang lebih kurang 10 minit dalam mana. Saya bagi 3 minit sahaja buat benda yang sama untuk tengok sama ada tak perbezaan bagi mereka yang dinamakan sebagai okay, highest education. Cuba tengok highest education ada perbezaan ke tidak. Dipersilakan ya.